Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik hadis Sahih Bukhari ni, syarah Sahih Bukhari ni, hadis yang ketujuh lagi lah, kita bincang tak habis lagi dah. Jadi sebentar. Okey, hadis ni, setelah bertanya kamu adakah sesiapa dia? Ini Herakl dah. Herakl kata setelah bertanya kamu adakah siapa? Dari nenek moyangnya raja, keturunan Nabi ada keturunan raja. Kau tidak dah. Kamu mengatakan tidak ada. Kalaulah ada seorang dari nenek moyangnya raja, kalau nenek moyang Nabi ada raja, tentu saya boleh berkata dia ingin menuntut kembali kekuasaan ayahnya dah. Gitulah. Jadi nota kaki ke-99 ni. Kata apa tak? Nabi SAW bukanlah keturunan raja. Ini adalah soalan yang ketiga daripada soalan-soalan Herakl. Maharaja Herakl, Maharaja Rom dah. Kepada Abu Sufyan. Komentar terhadap jawapannya masih lagi menurut tertib soalan lah. Ikut tertib soalan. Intisari komentar ialah jika seseorang dari nenek moyangnya raja, nenek moyang Nabi ni raja, mungkinlah dakwaannya menjadi Nabi hanyalah untuk menuntut kembali kekuasaan nenek moyangnya yang telah hilang. Keturunan raja nak tutup kembali lah, macam Raja Sulu ke apa gitu dah. Dan jika tidak begitu, maka dakwaannya perlulah diteliti dan diberikan perhatian serius. Okey, satu perkara yang cukup menarik perhatian ialah apabila hendak membuat komentar terhadap jawapan bagi soalan kedua dan soalan ketiga, Herakl berkata qultu, aku berkatalah. Sedangkan ketika membuat komentar terhadap jawapan-jawapan bagi soalan lain, beliau tidak berkata begitu. Apa sebabnya? Ada orang perhati dah. Satu kultu, hendak kata kultu. Setengah ulama berpendapat kerana dua soalan itu memerlukan pemikiran dan penelitian lah. Sementara yang lain semuanya tidaklah demikian halnya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Herakl tentang para Nabi itu, khususnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, semuanya berpunca daripada maklumat yang diperolehinya daripada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, khususnya Taurat dan Injil, bukanlah daripada pemikiran sendiri dah. Dah. Sebut je, tak sebut kultu dah. Okey. Kau gan gitulah. Macam mana hak lain, hak dilahnya. Ikut soalan itulah, ikut hak berdasarkan Taurat dan Injil sebelum ni. Rujuk lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 13, At-Tawdih jilid 2 muka surat 413, Syarah Ibn al-Battal jilid 1 muka surat 4, Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim jilid 12 muka surat 17, Kashful Bari jilid 1 muka surat 512. Kita apa situ dah. Setelah bertanya kamu, adakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dakwaannya ini? Adakah Nabi ini pernah berdusta? Kamu mengatakan tidak. Maka saya dapat menyimpulkan bahawa takkanlah dia tidak pandai berdusta dengan manusia, tetapi berani pula berdusta terhadap Allah. Jadi yak kecek pas ketua ni sampai 40 tahun tak pernah berdusta. Tiba nak berdusta, baru nak berlawak, baru nak berdusta. Tak mungkin lah dia kata dah. Jadi syarah ni, nota kaki ke-100 ni, tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad SAW dituduh berdusta sebelum beliau dilantik menjadi Nabi. Ini adalah komentar yang keempat Herakl bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan keenamnya berdasarkan riwayat ketujuh ini. Soalan keenam dah, komentar keempat dah. Kebenaran kata-kata Nabi SAW sebelum baginda diutus sebagai Rasulullah memang tidak pernah dipertikaikan oleh seseorang pun daripada orang-orang yang mengenalinya. Tak ada siapa yang ingkar lah. Kejujuran dan kebenaran setiap ucapan baginda SAW yang diberi julukan Al-Amin. Nabi ni orang gelar Al-Amin. Orang jahiliyah ni. Orang kafir dulu dah. Gelar Nabi pun Al-Amin dah. Terbukti melalui satu peristiwa. Setelah baginda Nabi SAW mendapat perintah daripada Allah SWT ini. Wa'anzir asyaratakal akrabin. Bermaksud dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Surah Syu'ara ayat 214. Nabi turun. Ayat Quran turun supaya Nabi dakwah kepada anak beranak dekat dia. Setelah mendapat arahan tersebut, Nabi SAW pada suatu hari naik ke atas bukit Safa dan berteriak mengumpulkan kaum keluarga baginda seraya bertanya. Nabi naik atas bukit Safa tu, Nabi royak. Nabi tanya lah. Ara'aitum law akhbartukum anna al-aduwa yusabbihukum aw yumassikum aw yumassikum ama kuntum tusaddiquni? Qalu bala.
Bermaksud, apa katamu sekiranya aku mengatakan? Nabi kata dia, jika aku kata bahawa di sebalik bukit ini ada musuh yang akan menyerangmu pada bila-bila masa sahaja, adakah kamu tidak akan membenarkan cakapku? Mereka sepakat menjawab, kenapa tidaknya dah? Hadis riwayat Bukhari. Tak apa tak percaya. Orang percaya belaka tak ada belawak dah. Jadi sampai tahap tu Nabi uji mereka untuk menyatakan mereka ni sebenarnya sangat-sangat percaya kepada Nabi dia, tak pernah berbohong dan sangat amanah, sangat mulia akhlaknya sehingga diketahui oleh kaum kafir musyrikin. Intisari komentar yang keempat Heraklius ialah seseorang utusan Allah sememangnya bertanggungjawab terhadap apa sahaja yang disampaikannya. Dia yakin akan disoal dan dipertanggungjawabkan oleh Allah terhadap ajaran Allah yang dibawanya. Yakin bertanggungjawablah. Jika dia tidak pernah berani berdusta dengan mana-mana manusia sekalipun, benda sikit pun dia tak pernah berdusta, bagaimana dia akan berani berdusta atas nama Allah dengan mendakwa dirinya sebagai utusan Allah? Takkan yang berdusta atas nama Allah dah. Lihat juga Al-Bidayah wa Nihayah jilid ketiga muka surat 38, Al-Kamil fit Tarikh jilid 2 muka surat 40, Kashful Bari jilid 1 muka surat 512 hingga 213. Ni Nabi lah. Tak pernah berdusta langsung. Hak lain tu orang panggil ustaz, panggil apa ada kemungkinan yang berdusta kalau kita cek molek dah. Hak mengaku dia ni apa? Ilmu hebat ke apa dah. Kalau kita jujur molek urusan muamalat dia pun ada je dusta dah. Jual beli nego dah. Urusan manusia ni ada dusta. Tapi Nabi ni tak pernah dusta walaupun menego urusan hidup yang lain pun tak pernah berdusta sikit rabuk dah. Tu baru betul dah. Hak ngaku dia tak wali ke apa berdusta tu banyak dah. Kata ngaku ngaji tasawuf dah, berdusta dah. Itu biasa dah. Okey, lepas tu habis itu komen pasal dusta dah. Okey, sambung balik dah. Jadi Heraklius berkata lagi dah, saya telah bertanya kamu, adakah orang-orang mulia pada pandangan orang ramai mengikutinya atau orang-orang lemah? Kamu menjawab dari kalangan orang-orang lemah. Orang miskin, orang lemah ikut Nabi dah. Mereka itulah biasanya menjadi pengikut para rasul. Jadi apa? Ada kalau kata orang yang ikut Nabi ni memang ramanya orang yang miskin, orang susah dah. Jadi nota kaki ke-101 ni kata apa dah? Golongan marahin adalah kebanyakan pengikut seruan Nabi SAW di peringkat awalnya. Peringkat awal lah, lepas tu ada juga kaya. Tapi peringkat awal biasanya orang miskin lah. Ini adalah komentar yang kelima Heraklius bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan kelimanya berdasarkan riwayat ketujuh ini. Kalangan orang-orang yang lemah yang dimasukkan di sini ialah kedudukan kebanyakan pengikut Nabi SAW di peringkat awal. Ini kerana tidak semua pengikut awal beliau SAW terdiri daripada orang-orang yang lemah atau rendah darjat mereka. Individu-individu seperti Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Hamzah, Umar dan ramai lagi yang lain adalah terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang berkedudukan tinggi di mata masyarakat. Jadi orang tinggi belakang Abu Bakar, Uthman ada juga dah. Tidak semualah kata orang miskin Abu Bakar, Uthman, Hamzah tu. Umar tu orang kaya dah. Kenyataan Heraklius ini juga menunjukkan bahawa lazimnya seseorang pejuang bangsa atau pemimpin revolusi akan mendapatkan simpati dan sokongan daripada golongan merhin, orang kapur biasalah, orang masyarakat awam dan masyarakat bawahan terlebih dahulu. Ini kerana golongan itulah yang selalunya tertindas dan dizalimi. Mereka lah golongan yang paling memerlukan pembelaan dan mereka lah yang sangat mengharapkan kepimpinan daripada orang-orang yang boleh dipercayai. Gitulah kisahnya dah. Dah, okey, pada Israel dah, Musa dah. Begitu juga India, ada India, orang Paria ada hak je ni. Kasta paling ganda India, hak tu lah nama orang Islam dah. Dia tertindas di India dah. Begitulah ceritanya dalam agama Hindu dah. Okey, saya telah bertanya. Jadi sambung ya, habislah nota aku tu. Jadi sambung balik dah. Heraklius kata, saya telah bertanya kamu, adakah mereka semakin bertambah atau berkurang? Orang Islam ni, kamu mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Kaum Islam tersebar semakin bertambah lah. Jadi memang begitulah keadaan iman sehingga ia sempurna. Jadi bertambah semua agama Islam ni. Jadi nota kaki dia ke-102 ni. Ini adalah komentar ke-6 Heraklius bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan kelimanya berdasarkan riwayat ke-7 ini. Jadi dia terabur lah dah. Soalan kelima dah. Komentar ke-6 dah. Gitulah. Dia tidak jujur molek dah. Tidak ikut terutai lah. Okay, seterusnya. Habis dah. Sambung balik. Heraklius kata, saya telah bertanya kamu, adakah sesiapa telah murtad berpaling tadah kerana bencikan agamanya setelah menganutnya? Kamu menjawab tidak ada. Demikianlah iman apabila kemanisannya telah meresapi hati-hati manusia. Dan nota kaki 103 ni, ini adalah komentar ke-7 Heraklius
Bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan ke-6-nya tu. Soalan ke-6 ni baru jawab sini ke-7 dah. Gitulah. Yang jadi cerita murtad ke apa kita bincang panjang lah. Jadi murtad ni tidak tak adanya sahih hak sahabat-sahabat dekat Nabi. Hak sahabat murtad ni tidak betul. Begitu juga peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ada kata riwayat sirah tu kata murtad juga dah, ada setengah sama. Tidak betul dah. Tidak ada nak sebut seorang nama pun tak boleh. Siapa dia murtad? Dah lah Islam sikit masa tu. Tiba-tiba tak boleh sebut nama. Betul ke? Nah. Jadi kalau kita guna sistem dirajah, kita akan napuk lah. Tak betul riwayat tersebut Jadi sahabat ni, sahabat yang besar, terutama sahabat yang awal tidak murtad lah. Masalah ilmu ni, hak munafik di Madinah ni, hak Mekah ni, mereka awal ni, mereka ni nak masuk tu payah. Dia masuk tu kemah dah lah, gitulah. Okey, seterusnya Herakles berkata, saya telah bertanya kamu, adakah dia berkhianat dalam perjanjiannya? Nabi ni aja tipu perjanjian ke tak? Kamu menjawab tidak. Begitulah Rasul-Rasul, mereka tidak mungkin janji. Jadi nota kaki ke-104, ini adalah komentar ke-8 Herakles. Ini bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan ke-8-nya berdasarkan riwayat ke-7 ini. Ini betul-betul lah komentar ke-8, soalan ke-8 dah. Soalan ke-8 dah. Jadi betul-betul serupa. Jadi hal lain itu tidak betul-betul. Jadi Nabi tak pernah tipu, tak pernah melanggar janji lah. Banyak hak bunyi Islam, parti Islam, golongan Islam, NGO Islam pun tak. Janji nipu, ustaz ke apa pun. Pakar serba ke apa pun, ramah juga. Jenis tidak tepati janji lah. Tak bayar hotel lah, macam-macam lah. Bak masjid tak bayar lah. Bak masjid tak. Kontraktor tak bayar lah, bayar lambat lah, macam-macam dah. Jadi benda tu biasa. Tapi Nabi ni betul-betul ikut Nabi lah cara Islam betul ni dah. Etika Islam ni betul dah. Dr. Mazhar kata dia kalau boleh buat etika Islam, bukan sekadar badaraya Islam, badaraya beretika Islam dah. Supaya tidak napuk betul-betul itu Islam dah. Kalau tidak kena napuk huduhnya Islam dah. Bunyi badaraya Islam tapi kotor. Tak kena lah dah. Jadi seterusnya dah Herakles sambung lagi lah. Herakles tu dia jawab balik dah. Dia kata sambulan balik. Seterusnya aku telah bertanya kamu tentang apa yang diajarnya. Apa Nabi ajar dah. Kamu menyebutkan bahawa dia mengajar kamu supaya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia menegah kamu menyembah berhala. Dia menyuruh kamu bersembahyang, bercakap benar dan memelihara diri daripada perkara-perkara keji. Kalaulah benar apa yang kamu ucapkan ini, maka tidak lama lagi dia akan menguasai tempat kedua-dua kakiku ini. Dah. Jadi nota ke-105, nota kaki dah. Okay, contoh tasarruf perawi dalam periwayatan hadis. Ini adalah komentar ke-9 Herakles bagi jawapan Abu Sufyan terhadap soalan ke-11-nya. Nah, dalam jawapan Abu Sufyan tidak tersebut pelarangan Nabi SAW daripada menyembah berhala. Bagaimana dalam komentar ini Herakles menyebutnya? Nabi dia tak sebut pun tak. Dalam sebut Abu Sufyan ni. Jawapannya ialah Herakles memahaminya daripada jawapan Abu Sufyan bahawa dia Muhammad SAW mengatakan sembahlah Allah semata-mata dan janganlah kamu persekutukan sesuatu dengannya. Tu Abu Sufyan sebut dah. Tinggalkan ajaran syirik nenek moyangmu. Gitu dia sebut dah. Antara ajaran Nabi SAW yang tersebut dalam jawapan Abu Sufyan dan tidak tersebut dalam komentar Abu Sufyan ini ialah mempererat kehubungan kekeluargaan. Dalam riwayat yang sama di bawah kitab Al-Jihad, setelah mendengar sifat-sifat Nabi SAW itu, Herakles berkata, ini adalah sifat seorang Nabi. Herakles kata dah. Dalam riwayat kitab tafsir pula, beliau berkata, jika benar apa yang anda katakan tentangnya itu, maka dia betul-betul seorang Nabi. Ini kitab Al-Jihad. Kitab tafsir pula dah. Dari hadis Sahih Bukhari itu kitab tafsir. Nampak lagi dah. Ketiadaan tertib pada komentar Herakles terhadap jawapan Abu Sufyan bagi soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya. Tidak tersebutnya perkataan-perkataan tertentu. Dan tiadanya komentar bagi jawapan kepada soalan ke-9 dan soalan ke-10 tak ada komentar dah. Dalam riwayat ini adalah berpunca daripada tasarruf perawi. Apa tasarruf perawi ni? Dia meringkaskannya atau mendahulukannya dan mengkemudiankannya sebagai sebahagian daripada kandungannya. Jadi perawi ni tidak ingat. Tidak betul-betul kadang-kadang dah. Tambah-tambah ni bukan kata-kata Nabi dah. Kadang dia sesuai ikut dia hak mana dia ingat dulu lah. Perkara seperti ini sering juga berlaku dalam periwayatan suatu hadis. Hadis berkata, kata-kata Nabi berkata balik juga dia, sikit-sikit dah.
Pertama-tama lah kata-kata Heraklius kan. Hadis Heraklius yang dikemukakan oleh Al-Bukhari di bawah kitab Al-Jihad nanti bagaimana pun membentangkannya dengan lengkap. Dan komentar beliau terhadap jawapan Abu Sufyan bagi soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya juga menurut tertib. Ya, kitab Al-Jihad ni ikut tertib pula dah. Riwayat itulah yang sepatutnya jadi asas bagi riwayat-riwayat hadis Heraklius yang lain. Jadi kita baca ni hadis ketujuh ni tidak lengkap. Kita kata tidak lengkap dan tidak ikut turutan boleh. Lebih lengkapnya riwayat pada kitab Al-Jihad dah. Riwayat seperti itu juga menunjukkan berlakunya apa yang dinamakan sebagai tasarrufat perawi dalam sebuah hadis. Jadi perawi itu meringkaskan hadis lah tasarrufnya. Lihat Kashful Bari jilid 1 muka 515 hingga 516. ya ada ringkas-ringkas tapi tidak melarikan makna tu, ulama terima lagi lah perawi yang sebegitu dah. Habis itu dah sambung hadis pula dah. Memanglah saya yakin, yang Heraklius kata dah, memanglah saya yakin bahawa dia akan keluar, tetapi tidaklah menyangka dia akan keluar dari kalangan kamu dah. Kalangan orang Arab ni. Jadi nota kaki ke-1 ni dah. Jadi benarkah Heraklius tidak mengetahui Nabi akhir zaman itu dari keturunan Ismail yang menetap di tanah Arab? Betul ke? Dia tak tahu dah. Kenyataan Heraklius di atas seolah-olah menafikan pengetahuannya tentang kemunculan Nabi akhir zaman yang akan lahir dari keturunan Ismail, yang sememangnya diketahui menetap di tanah Arab. Kalau yang ngaji Maulid, apa dia tak tahu Nabi Ismail itu keturunan Nabi Ibrahim dan akan turunnya Nabi Muhammad situ dah. Kepada orang yang sa'ani beliau, maklumat seumpama itu tidak mungkin tersembunyi daripada pengetahuannya. Untuk meleraikan kemusykilan ini, para ulama telah mengemukakan beberapa pendapat. Pertama dah, Heraklius sengaja tidak mahu menampakkan sangat kealiman beliau kepada Abu Sufyan. Ada kata kita dah nak tusuk, walau tak pandai. Pendapat pertama lah. Pendapat kedua, beliau sebenarnya agak gemetar pada ketika itu, menyebabkan kenyataan tersasul itu keluar dengan sendirinya dari mulut beliau. Pendapat ini disokong oleh setengah riwayat yang menceritakan bahawa Heraklius berpeluh semasa soal jawab yang dijalankan di hadapan para pembesarnya itu. Ini pendapat kedua, je gemetar. Mengalir dah. Yang ketiga, beliau terlupa tentang perkara itu. Ada kemungkinan juga tak? Pendapat ketiga kata dia ni ngaji-ngaji pun gitulah manusia ni, ada lupa dah. Yang keempat, beliau tidak menduga Nabi akhir zaman itu akan dibangkitkan di kalangan bangsa yang tidak begitu bertamadun dan tidak maju seperti bangsa Arab pada ketika itu. Ada juga pendapat keempat. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 37, Umdatul Qari jilid 1 muka 88, Kashful Bari jilid 1 muka 516. Okey, habis itu dah. Lepas tu, kalaulah saya pasti, sambung balik Heraklius kata, kalaulah saya pasti bahawa saya akan dapat sampai kepadanya, tentu saya akan berusaha menemuinya. Dan kalaulah saya berada di sampingnya, saya akan membasuh kakinya, yang ini berkhidmat kepadanya. Heraklius kata gitu dah. Berkhidmat pada Nabi lah. Sekata je, nota kaki satu je lah. Sekadar berkata begini tidak cukup untuk menjadikan seorang itu beriman dah. Dia kata gitu, seolah nak masuk Islam dah, nak bela Nabi, tapi tak beriman lagi. Setara tu tak. Kenyataan Heraklius ini sekali pandang menampakkan seolah-olahnya beliau telah mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, sekiranya berkesempatan menemui baginda, beliau akan berkhidmat kepadanya sehingga sanggup membasuh kedua kakinya. Kata Nabi pun dia nak sanggup basuh dah. Kerana itulah Ibn Abdul Bar berpendapat Heraklius telah memeluk agama Islam. Ibn Abdul Bar ni tok guru besar ni, dia anggap masuk Islam dah. Di bawah perihal Dihiyah, beliau menulis, dialah yang dihantar Rasulullah SAW kepada Qaisar semasa damai pada tahun ke-6 Hijrah. Qaisar beriman kepada baginda, sementara padri-padrinya pula enggan beriman. Jadi Al-Isti'ab ni kitab tu dah Ibn Abdul Bar jilid 1 muka 473 dah. Kenyataan Heraklius itu sesungguhnya tidak lebih daripada sekadar membenarkan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, atau sekadar menyatakan hasrat untuk menemuinya sahaja dah. Ia tidaklah memadai untuk membuatkan seseorang itu dikira sebagai seorang yang telah beriman dah. Kalau beliau benar-benar beriman, tentulah beliau yakin sepenuhnya dengan jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW di dalam surat yang diutuskan baginda kepadanya, bahawa Islamlah kamu, niscaya kamu selamat. Kalau beriman betul, dia kena percaya yang Nabi sebut. Semua Nabi sebut tu pasti betul dah. Kalau masuk Islam, dia selamat. Tak mesti dia takut kena bunuh, jatuh kajak dia. Tak seterusnya, dia akan selamat juga dah. Jika Heraklius telah beriman, niscaya keyakinannya akan menjadi seperti keyakinan para sahabat yang tidak akan gentar lagi untuk meredah apa jua rintangan apabila dijanjikan dengan janji seumpama itu. Aslim tasnam dah. Habis kata dia, Muslim, Muslimat dah. Kalau sahabat dengar tu, percayalah. Buatkan apa, tak takut dah. Heraklius tak apa nak percaya mana, nampak dah. Sebaliknya, ketakutan Heraklius terserlah melalui tindakannya memerintahkan agar semua pintu istana yang dikunci.
Dan beliau mencari tempat yang tinggi dan selamat untuk berucap. Takut nah. Biar apapun surat yang dihantar baginda SAW itu disimpannya dengan penuh hormat dan cukup cermat. Lebih dia hormatlah surat Nabi lagi. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 37, Kashful Bari jilid 1 muka surat 516 hingga 518. Gitulah jadilah. Jadi seterusnya kemudian beliau meminta surat Rasulullah SAW yang dihantar baginda SAW itu melalui Dihiyah Al-Kalbi kepada pembesar Basra pada tahun ke-7 Hijrah. Lalu pembesar Basra memberi surat itu kepada Heraklu dan beliau membacanya. Jadi dia baca lah. Surat pertama kepada Dihiyah, kepada Basra lah, kepada Heraklu dah. Melalui Dihiyah Al-Kalbi lah. Tapi dia kena lalu ke Basra dah. Pembesar Basra dia ada protokol dia lah, tidak terus direct kepada Maharaja tapi melalui Governor dulu dah. Tu cara zaman dulu lah. Wallahu a'lam lah. Jadi syarah ni panjang lagi tentang surat pertama Rasulullah pada Heraklu. Kita setakat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.